warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, para jemaah di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Khamis 9 Safar tahun 1443 Hijriah bersamaan 16 September. Hari ini hari Malaysia, cuti umum hari ini. 16 September tahun 2021 Masihi. Alhamdulillah kita masih diberi peluang setakat ni untuk meletakkan diri dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Nabi kata orang yang paling baik antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, belajar Quran dan mengajarkan Quran. Yang kita tak nak adalah belajar pun tidak, mengajar pun tidak, mendengar pun tidak. Itu rugilah. Ya. Jadi kita dah berada di akhir atau penghujung surah Al-Jin. Cerita jin ni masih panjang lagi, tapi untuk surah ni kita dah berada di akhirnya. InsyaAllah hari ini untuk ayat yang seterusnya, ayat 24. Antara intisari ayat yang kita akan bincangkan hari ini, itu pertama, kaum musyrikin menyedari kelemahan mereka apabila mereka melihat azab. Hatta idza ra'au ma yu'adun, pada perkataan ra'au. Jadi kita nak tadabbur hari ini di sini tentang ra'au, melihat, merujuk kepada azab neraka Jahannam yang disebut dalam ayat sebelumnya. Yang kedua, Nabi SAW pun tidak tahu adakah azab yang diancam kepada mereka itu sudah qaribun am ba'idun, dekat, sudah dekat ataupun masih jauh. Itu pun kita dah bincang dah dari awal surah Al-Ma'arij hari itu. Allah Ta'ala mengatakan azab itu sudah dekat sebab dia akan berlaku. Tetapi orang-orang yang kafir dan musyrik melihatnya jauh. Kemudian yang ketiga tentang urusan perkara gaib, hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dia sahaja yang tahu perkara gaib. Dia hanya memperlihatkan sebahagian perkara gaib kepada Rasulnya. Atas sebab tentulah ada keperluan tertentu. Baik, kita baca dahulu sedikit untuk ayat ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Alhamdulillah.
Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehinggalah apabila mereka melihat, maksudnya mereka yang kufur itulah, golongan yang kafir itu melihat azab yang dijanjikan kepada mereka itu sudah ada di depan mereka, maka mereka dapat mengetahui siapakah sebenarnya yang lemah dari sudut penolongnya. Dia setiap golongan tu dia ada penolong dia. Sama ada golongan yang benar atau golongan yang salah. Siapakah yang ad'afu nasiran? Yang penolong tu lemah, tak dapat lagi tolong mereka. Dan siapakah yang dikira aqallu adada, yang sedikit jumlah bilangannya. Kul in adri aqaribum ma tu'adun, katakanlah. In di sini maknanya tidak. Ma adri, tidaklah aku tahu. Maksudnya tidaklah Nabi SAW tahu. Aqaribun, adakah sudah dekat azab yang dijanjikan kepada kamu, ataupun Tuhanku menjadikan bagi azab itu ada tempoh yang dilanjutkan, tempoh yang masih lambat lagi lah. Dekat ke, cepat ke, lambat lagi ke, tak diketahui. Nabi pun tak tahu, sebab urusan azab itu urusan Allah. Allah Ta'ala dia bersifat alimul ghaib, dia tahu perkara ghaib. Ataupun disebut dalam ayat lain, alimul ghaibi wasyahadah, dia tahu perkara yang ghaib dan perkara yang nyata. Maka dia tidak akan beritahu perkara ghaib yang diketahuinya itu kepada sesiapa pun. Perkara ghaib itu ada dalam pengetahuan Allah, dia tak beritahu sesiapa, illa melainkan. Ini satu poin yang penting bila kita belajar surah Al-Jin. Urusan perkara ghaib adalah ilmu Allah yang khusus baginya. Jin pun tak tahu perkara ghaib itu. Kita dah bincangkan lagi tentang kisah kematian Nabi Sulaiman AS. Jin pun tidak tahu, manusia lebih-lebih lagi. Jadi perkara ghaib hanya Allah Ta'ala sahaja yang tahu, dan dia tidak menzahirkan, menampakkan urusan ghaib itu kecuali manirtadha min rasulin, sesiapa yang dia redai. Redha di sini mana sesiapa yang dia pilih dari kalangan rasulnya. Maka sesungguhnya malaikat yang ditugaskan untuk jaga rasul itu mengawasinya sebelah depan dan sebelah belakang, mana sekeliling lah. Ada dalam tafsiran kenapa disebut depan belakang tu dari segi lazimnya. Jadi malaikat menjaga rasul itu, mengawasinya pagi petang, depan dan belakang, supaya selamat untuk dibawa urusan ghaib tadi. Maksudnya tidak diganggu oleh sesiapa. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim, supaya dia mengetahui bahawa sesungguhnya dengan penjagaan malaikat terhadap rasul itu, malaikat yang diutuskan untuk jaga rasul, supaya wahyu yang disampaikan oleh rasul ini tidak diganggu oleh, khususnya oleh jin, syaitan, bahawa rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhan mereka. Risalah ni maknanya segala ajaran agama ini. Wa ahata bima ladehim, padahal dia, yakni Allah, memang mengetahui segala keadaan mereka. Allah Ta'ala utuskan malaikat kerana itulah nak jaga rasul, padahal kalau tak diutuskan malaikat, Allah Ta'ala boleh jaga. Wa ahsa kulla syai'in adada, serta dia menghitung setiap sesuatu satu persatu. Baik, kita kembali, kita lihat untuk ayat 24 tadi. Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan, iaitu hatta idza ra'a haula'il musyrikun, sehingga orang-orang musyrik itu melihat. Musyrik ini sama ada minal jinni wal ins, dari kalangan jin dan manusia, mana dua-dua sekali lah. Yang masuk neraka Jahannam yang disebut dalam ayat di akhir ayat 23 tu meliputi dua-dua sekali, minal jin wal ins, jin dan juga manusia, dua-dua sekali. Apabila mereka melihat azab yang dijanjikan kepada mereka itu sudah di depan mereka, maksudnya mereka dah berada di alam lain lah, bukan di alam dunia lagi. Maka ketika itulah fasaya'lamun, barulah mereka sedar, mereka ketahui siapakah sebenarnya yang
adhafu yang lemah, lebih lemah dari sudut nasir penolong. Tak ada siapa yang dapat menolong. Itulah kita dah baca dalam surah Al-Mulk hari itu. Allah Ta'ala tanya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Siapakah golongan ini yang mampu untuk golongan apa, kalau ada golongan tentera lah, golongan tentera yang mampu untuk tolong kamu daripada azab Allah. Maka jawapannya tidak ada sesiapa yang dapat tolong melainkan Allah. Begitu juga dalam hal yang berkenaan dengan peperangan, apabila Allah Ta'ala beritahu, in tansurullah yansurkum, jika kamu tolong agama Allah, maka Allah Ta'ala tolong kamu. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Jika Allah Ta'ala tolong kamu, bantu kamu, maka tak ada sesiapa yang dapat mengalahkan kamu. Adapun orang-orang musyrik, la nasira lahum itlaqan, tak ada penolong bagi mereka secara mutlak. Tak ada siapa yang dapat menolong mereka. Jadi yang tolong mereka di dunia itu sebenarnya bukan penolong. Itu sebenarnya adalah golongan yang sebenarnya pengampu. Masing-masing ada kepentingan. Sebagaimana kita lihat dalam kisah Fir'aun upah tukang sihir untuk lawan Nabi Musa. Sebenarnya tukang sihir itu bukan nak tolong Fir'aun. Sebenarnya dia diupah sebab dia pun ada kepentingan. Dia nak ngupah. Dia nak dia dibayar. Ataupun dia nak dia diberi pangkat. Bukan dia nak tolong. Jadi Fir'aun tu tak ada penolong. Sebenarnya dia ada kepentingan dia. Orang lain pun ada kepentingan masing-masing. Dan siapakah yang lebih aqallu adada, yang sedikit bilangannya? Tentera Allah Ta'ala sangat ramai. Jadi orang-orang kafir duk ingat mereka ni hebat, mereka kuat. Tapi bila mereka melihat di akhirat nanti ramainya tentera-tentera Allah dari kalangan malaikat. Ni kita nak lihat ayat dalam surah Al-Muddathir. Kita belum sampai lagi. Lepas ni surah Al-Muzammil, lepas Muzammil Muddathir. Tentang tentera-tentera Allah. Muka surat 576. Kita lihat ayat 31 tu. Ayat tu panjang tu. Ayat 31. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Berapa baris ayat tu? Lebih kurang 4 baris. Kita baca cepat pun rasa sempuk nafas. Saya sangat takjub. Syekh Mishari Al-Afasi, ayat ni dia baca satu nafas. Lepas ni boleh buka cari bacaan. Dia baca Syekh Al-Afasi, wa ma ja'alna. Cuba dengar, buka Al-Afasi. Ayat ni dia baca satu nafas. Wa ma ja'alna. Daripada wama ja'alna sampai masalah tu satu nafas. Kalau ada di antara kita yang boleh buat latihan nafas panjang, silakanlah. Saya tak jumpa lagi qari lain yang boleh baca ayat 4 baris ni satu nafas oleh Syekh Mishari Al-Afasi. Baik, apa makna dia? Tidaklah kami jadikan ashaban nar, penjaga-penjaga neraka. Ni kita nak kaitkan dengan bilangan tentera Allah yang ramai. Sebab bila sampai di akhirat nanti barulah orang kafir sedar bahawasanya mereka ni sebenarnya sikit sangat aja bilangan mereka ni. Tidaklah kami jadikan pengawal neraka itu melainkan dari kalangan malaikat. Ashaban nar bukan penghuni neraka, maknanya malaikat yang ditugaskan untuk jaga neraka.
iaitu malaikat, dan tidaklah kami jadikan bilangan mereka sebagai malaikat sebagai suatu fitnah, ujian. Sebab bilangan mereka disebut dalam ayat sebenarnya ayat 30 itu 19. Alaiha tis'ata asyar. Jadi bunyi 19 tu bilangan tu bunyi sikit. Jadi orang kafir kata, 19 aja. 19 jah. Kalau banyak, 100 nah. Tu orang Kelantan macam tu lah. 100 nah, mahanya. 19 aja. Murahnya, sikitnya. Baik. Jadi bila mereka dengar 19, mereka dah tertipu. Mereka ingatkan sedikit. Tapi mereka tak sedar malaikat itu besar. Jadi bilangan ini tujuannya untuk memberi keyakinan kepada orang yang diberi Alkitab dan menambahkan iman bagi orang-orang yang beriman, dan supaya ahlul kitab dan orang-orang yang beriman tidak merasa ragu, yakin, supaya mereka yakin tidak ragu. Lalu berkatalah orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, itu orang-orang munafik, termasuklah orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Apa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan perumpamaan ini, itu berhubung dengan bilangan malaikat yang jaga neraka sebanyak 19. Baik, kita lihat di akhir ayat tu, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Dan tidaklah yang mengetahui bilangan, berapa ramai bilangan tentera Allah, melainkan dia sahaja. Dan tiada yang mengetahui akan tentera Tuhanmu, melainkan dia sahajalah. Maknanya bilangan tentera Allah Ta'ala ni sangat ramai, sebab terdiri dari kalangan, kalau di akhirat nanti dari kalangan malaikat. Kalau di dunia dari kalangan termasuk manusia, malaikat juga. Dalam peperangan yang berlaku zaman Nabi SAW, sebenarnya ada bilangan tentera-tentera malaikat, menyebabkan walaupun orang kafir nampak mereka ni ramai. Kita ambil contoh dalam peperangan Badar, tentera musyrikin 300, tentera musyrikin 1000, tentera Islam 313. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, apabila berlaku peperangan ini, kita lihat, ni kita nak berbincang tentang bilangan tadi. Sebab ayat ni sebut tentang bilangan. Bila berada di alam akhirat, orang-orang musyrik sedar bahawa mereka lah yang lemah dari segi penolongnya, dan mereka lah bilangan yang sedikit. Kita lihat di awal surah Ali Imran. Itu pada ayat yang muka surat 51. Muka surat 51 ayat berapa, ayat 13. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Sesungguhnya ada suatu bukti bagi kamu pada peristiwa, ini peristiwa peperangan Badar, ketika dua pasukan tentera bertemu di medan perang. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. Ada satu golongan yang berperang pada jalan Allah, itu tentera Islam. Wa ukhra kafiratun. Dan satu golongan yang lain adalah golongan kafir musyrik. Di mana golongan yang musyrik itu yarawnahum mislaihim ra'yal ain. Mereka melihat tentera-tentera Islam, orang Islam itu dengan pandangan mereka, dengan pandangan mata mereka, mana melihat secara berdepan, mereka melihat 2 kali ramainya berbanding mereka. Kenapa pula ramai? Inilah. Mereka melihat ramai. Ramai sebenarnya, ramai itu bilangan malaikat, bilangan tentera Islam sebenarnya tak ramai, 313. Yang ramai itu adalah malaikat. Dilihat lebih ramai 2 kali ganda. Berapa 2 kali ganda? Itu juga disebut dalam surah yang sama. Kita lihat pada muka surat 66. Ini kita nak bincang tentang bilangan tadi. Sebab bila mereka sampai di akhirat, baru mereka sedar bilangan mereka tak ramai. Bilangan tentera Allah lebih ramai dari sudut adad dan bilangan. Itu kita lihat ayat sedikit tentang peperangan Badar. Walaqad nasarakumullah, ayat 1, 2, 3 tu. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu mencapai kemenangan dalam peperangan Badar ketika kamu dalam keadaan lemah, azillah, lemah kerana bilangan sedikit. Lemah tu kerana bilangan sedikit. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala akan tolong dengan sebab kekuatan iman.
Iz taqulu lil mu'minin, ayat berikutnya, ketika engkau ya Muhammad berkata kepada orang-orang mukmin, tidakkah cukup bahawa Tuhan kamu menolong kamu, membantu kamu dengan ditambah bisalasati alaf 3,000 tentera. Tentera Islam asalnya 313, ditambah pula dengan 3,000 dari malaikat. Malaikat 3,000. Jadi bila dah tambah 3,000, bilangan tu bertambah dah. Kemudian diberi lagi tambahan, bala, bahkan betul dia akan tolong kamu, in tasbiru wa tattaqu, jika kamu sabar dan kamu bertakwa. Kena ada dua sifat yang penting bagi tentera Islam yang masuk ke medan perang. Mereka kena ada sifat sabar dan bertakwa. Nescaya wa ya'tukum min fawrihim hadha, Allah Ta'ala akan bantu kamu, dia akan datangkan kepada kamu serta-merta. Faur ni mana serta-merta, daripada atas kamu ini. Bukannya tunggu 2-3 jam, tak. Serta-merta. Ya'tukum min faurihim. Faur. Kalau kita belajar subjek usul fiqh, dia ada suatu perintah, dipanggil perintah adal faur. Mana kita kena buat serta-merta. Ada perintah secara at-tarakhi. Tarakhi maknanya belum sampai masanya, maka tertangguh. Kewajipan ada yang serta-merta, ada yang tertangguh. Salat bila masuk waktu, maka wajibnya adalah wajib secara alal faur, serta-merta. Baik. Maka Allah Ta'ala datangkan malaikat itu serta-merta, ditambah. Tadi 3,000, sekarang ditambah pula bi khamsati alaf, dengan 5,000 malaikat. Yang mana musawwimin, yang masing-masing bertanda. Maksud bertanda, siap malaikat tahu dah dia punya sasaran, dia nak bunuh siapa, dia nak serang siapa, dia dah tahu dah. Jadi kita melihat di sini bilangan tentera Allah sangat ramai. Di dunia Allah Ta'ala bantu tentera Islam dengan malaikat. Di akhirat nanti Allah Ta'ala sediakan ada malaikat yang mengawasi orang-orang kafir dalam neraka. Sebab itulah bila mereka berada di alam sana nanti, mereka sedar kelemahan mereka. Di sinilah mereka meminta untuk kembali ke dunia. Dalam ayat yang biasa kita baca dalam surah As-Sajadah. Kalau kita tak baca, tak hafal pun, biasa kita dengar lah. Imam yang dalam salat subuh, kalau dia baca surah Sajadah, surah Sajadah ni tak wajib baca pagi Jumaat. Cuma dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah, disunatkan baca. Tapi baca tu bukan mana sunat secara tetap. Kita baca surah As-Sajadah sunat. Kalau kita tukar surah yang lain sekali-sekala pun sunat juga. Jadi ia bukan sunat yang bersifat tetap. Dia sunat yang nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Tapi Rasulullah SAW ada dalam hadis Sahih Bukhari, dia baca surah Sajadah untuk solat subuh pagi Jumaat. Baik, kita lihat dalam ayat 12 surah As-Sajadah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang-orang yang berdosa bersalah itu. Dalam Quran bila disebut al-mujrimun, biasanya merujuk kepada golongan kafir. Berdosa di sini merujuk kepada mujrim. Orang Islam kalau berdosa, biasa dia datang kalimah al-muznib, muznibun, muznibin. Tapi dalam Quran biasa bila guna mujrimun merujuk kepada allazina asyraku. Nanti kita akan lihat ayat selepasnya di bawah. Mujrim merujuk kepada itulah. Baik, kita habiskan ayat itu dulu. Mereka itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka dalam keadaan malu dan hina, sambil mereka merayu, Rabbana absarna wa sami'na, wahai Tuhan kami, kami dah lihat. Ni kami telah melihat. Itulah disebut dalam ayat 24 surah Al-Jin tadi, hatta idza ra'au, sehingga mereka melihat, kan? Sehinggalah orang-orang kafir itu mereka melihat azab. Ni melihat. Sebab apa? Sebab masa di dunia mereka tak beriman, sebab mereka tak yakin, tak percaya. Tapi bila berada di alam akhirat nanti, azab yang dijanjikan itu sudah dilihat. Bila dah dilihat, mereka mengaku, mereka kata Rabbana absarna. Ini, wahai Tuhan kami, kami dah lihat, nampak dah. Wasami'na, kami dah dengar dah. Kami dah dengar. Sebab neraka ni dia ada bunyi, ada suara dia. Kita dah baca dalam surah Al-Mulk hari itu, sami'u laha taghayyuzan. Mereka mendengar suara kemarahan neraka Jahannam itu, sehingga hampir-hampirlah neraka itu putus, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampirlah dia putus, pecah kerana marah. Jadi marah tu dia ada sound dia, ada suara dia. Jadi itulah yang menyebabkan
orang-orang kafir dengar, lalu mereka kata kami dah lihat dan kami sudah dengar. Idza ulqu fiha sami'u, tu. Bila mereka dicampakkan neraka, mereka sami'u, mereka dengar. Syahiqan, suara jeritan yang kuat. Syahiq ini sautan mungkaran, suara yang buruk, dan neraka itu menggelegak sebab terlalu panas. Jadi bila dengar benda ni, lihat dan dengar, maka mereka percaya dan yakin sungguh-sungguh. Masa ni bila percaya, masa ni tak ada nilai dah lah. Kalau mengatakan kami beriman masa ni dah tak diterima dah. Lalu apa kesudahannya? Kita lihat dalam surah As-Sajdah tadi, mereka kata farji'na, kembalikan kami. Minta kelik semula. Nak kelik lah weh. Nak balik. Kelantan kata kelik tu nak balik lah. Nak kelik. Nak balik semula. Minta untuk pulang semula ke dunia. Farji'na. Kembalikan kami, bawa kami balik semula ke dunia. Sebab kami nak na'mal salihan. Nak melakukan amalan yang salih. Baik, apa amalan salih di sini? Maksud amalan salih ialah kalau bagi orang kafir beriman. Nak beriman. Amalan salih yang paling utama adalah imanun billah, beriman kepada Allah. Kerana kata mereka, inna mukinun, kami sudah yakin. Kami sudah yakin. Jadi jangan faham amalan salih ni hanya setakat solat, puasa, baca Quran. Amalan salih yang paling utama adalah iman kepada Allah. Jadi maksud orang mujrim, dia kata kami balik nak beramal salih, mana kami nak beriman dan melakukan amalan-amalan salih yang lain. Baik, sebelum kita pergi, bila dah sebut amalan salih, iman tadi, saya nak sambung sikit lagi. Surah Al-Mu'minun. Ini penting untuk kita ketahui. Surah Al-Mu'minun, muka surat 348. 348. Pada ayat 99 dan juga ayat 99 dan juga ayat 100 tu. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir, yang kufur itu, bila dah sampai ajal maut, lalu mereka berkata, Rabbirji'un, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, kembalikan aku hidup semula. Masa mereka nak mati tu, mereka dah minta untuk kembali hidup semula. Bukan setakat tengok neraka, masa nak mati tu. Apa tujuannya? La'alli a'malu salihan. Sama, perkara yang sama sebut. Mudah-mudahan aku dapat melakukan amalan soleh yang telah aku tinggalkan fima taraktu. Baik, kalau Ustaz Rushidan boleh buka, kita tengok sedikit tafsir Ibn Kathir tentang ayat ni. Tafsir Ibn Kathir, apa amalan soleh di sini? Sebab saya lihat ada satu klip video, ada seorang ustaz ni masyhur jugalah, sahur jugalah. Dia kata orang yang nak mati di sini orang Islam yang buat dosa. Sebab apa? Sebab dia kata takkanlah kalau orang kafir hak mati di sini nak buat amalan soleh. Saya kata dia salah faham ustaz ni. Amalan soleh di sini maksudnya iman. Dia faham amalan soleh ni setakat puasa, zakat, baca Quran, pergi Mekah buat haji. Bila Allah Ta'ala sebut jalan cerita di sini, tengok apa kata Ibn Kathir. Yukhbirullahu Ta'ala an halil muhtadar indal maut. Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan orang yang didatangi kematian. Mana orang dah nak mati. Siapa tu? Minal kafirin. Pertama orang kafir. Jadi ustaz tu dia mungkin, dia tak semak dulu tafsiran ulama'. Dia telah buat andaian. Jadi bila orang nak mati tu kata, la'alli a'malu salihan, mudah-mudahan aku dapat lakukan amalan salih. Dia kata sudah tentu yang bersalah di sini adalah orang-orang Islam yang berdosa. Sebab dia kata takkanlah orang kafir nak hidup balik nak melakukan amalan soleh. Dia salah faham, sebenarnya amalan soleh di sini merujuk kepada iman. Kalau orang kafir dia nak beriman. Kalau orang Islam dia dah beriman, cuma dia nak jaga salat dia nak jaga amalan-amalan yang lain termasuk sedekah. Pertama, yang nak mati di sini orang kafir ataupun al-mufritin, orang yang cuai dalam urusan agama Allah. Termasuklah orang-orang Islam yang tidak mempedulikan perintah larangan Allah. Jadi dua-dua sekali. Jadi maksud orang nak mati di sini sama ada orang kafir ataupun al-mufritin, orang yang cuai dalam melaksanakan perintah Allah. Lalu itulah kata-kata mereka ketika mereka berdepan dengan situasi nak mati ni, lalu mereka minta untuk ar-raj'ah, untuk pulang ke dunia supaya mereka boleh perbaiki segala kerosakan yang telah mereka lakukan semasa tempoh hidup dahulu.
Maknanya masa ni baru nak insaf, nak sedar. Jadi maksud amanah soleh kalau bagi orang kafir maknanya nak beriman. Kalau orang itu dah Islam, amanah soleh ni maknanya kalau tak solat dia nak solat. Kalau dia tak sedekah dia nak sedekah. Sebagaimana ayat di akhir surah Al-Munafikun tu. Tak apalah kita bicara lain kali, kita nak sambung untuk ayat seterusnya. Nanti tak sempat kita habiskan kita punya perbincangan untuk surah Al-Jin. Kul in adri aqaribun am ba'idun. Kul in adri aqaribun ma tu'adun. Aku tak tahu adakah sudah dekat yang dijanjikan atau Tuhan jadikan ianya masih jauh lagi. Baru teringat je bila masa ayat 25 baru teringat. Sebenarnya ada satu ayat dalam surah Maryam yang hampir sama dengan tadi. Hatta idza ra'au ma yu'adun. Nak pergi ayat berikutnya baru teringat. Surah Maryam, jalan ceritanya hampir sama tapi uslubnya lain. Iaitu muka surat 310. 310 ayat 75 bawah tu. 310 ayat 75. Kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu madda. Katakanlah Muhammad, siapakah yang berada dalam kesesatan, maka biarkanlah Allah, itu Allah yang bersifat Ar-Rahman, melanjutkan baginya satu tempoh yang tertentulah. Hatta idza ra'au ma yu'adun. Ya, ada uslub yang sama, tapi dia punya akhirnya lain. Hatta idza ra'au ma yu'adun, sehingga apabila mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, melihat juga, itu melihat azab. Immal azab wa immas sa'ah. Sama ada azab yang disegerakan di dunia ataupun azab dalam bentuk berlakunya kiamat. Maka masa itulah fasaya'lamuna man huwa syarrum makanan wa adha'afu junda. Tengok kalau perbezaan, kalau surah Al-Jin tadi, fasaya'lamuna man adha'afu nasiran wa aqallu adada. Jadi nasir di sini merujuk kepada jundan, tentera yang dapat menolong. Adha'afu nasiran. Bila kita bandingkan ayat ni dengan ayat dalam surah Maryam ayat 75, dalam ayat surah Al-Jin adha'afu nasiran, surah Maryam adha'afu junda. Jadi nasir, penolong, dalam surah Al-Jin merujuk kepada dari kalangan tentera. Sebab bila disebut tentera ni orang yang kuat, yang ada latihan ketenteraan. Kemudian aqallu adada, sedikit bilangan. Dalam surah Maryam disebut syarrun makana, yang lebih buruk kedudukannya. Syarrun makanan, yang lebih buruk kedudukannya. Maksudnya yang mendapat nasib yang tidak baik. Jadi ayat Quran ni dia saling melengkapi dari sudut pemahaman dan tafsiran. Jadi kita baca ayat dalam surah Al-Jin, kita lihat ayat dalam surah Maryam, kita baca ayat dalam surah Maryam 75, kita lihat dalam ayat 24 surah Al-Jin. Cuma perbezaan dari sudut uslub, gaya bahasa, tapi dia saling melengkapi. Baik, kita terus kepada ayat 25 surah Al-Jin. Ayat ni pun ada persamaan juga dengan satu ayat di akhir surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya di akhir muka surat 331 ayat 109. 331 ayat 109. Fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa wa in adri aqribun am ba'idun ma tu'adun. Sebab tu kalau ialah siapa-siapa yang hafal Quran, tak kira orang dewasa ke pelajar-pelajar, ni perkara yang paling mencabar bila hafal Quran, ayat yang dipanggil ayat yang tasyabuh, yang hampir-hampir nak serupa, ayat yang hampir-hampir nak sama. Kita baca ayat lain jadi sambung ayat lain, hampir-hampir nak sama. Jadi so kita kena benar-benar teliti dan faham jalan cerita dalam ayat. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, maka katakanlah adzantukum ala sawa, aku nak beritahu kamu apa yang telah diwahyukan kepadaku dengan keterangan yang jelas untuk kamu bersama. Aku beritahu kamu sawa, serupa, untuk siapa-siapa pun serupa. Ni juga nak beritahu. Wa in adri, cuma aku tak tahu, Nabi kata, aqribun am ba'idun, adakah azab balasan buruk yang dijanjikan itu sudah dekat atau masih jauh. Jadi di sini disebut ba'idun, jauh. Dalam surah Al-Jin disebut yaj'alu lahu rabbi amada, Tuhanku jadikan baginya tempoh yang masih panjang. Jauh lah.
Tengok itu uslub Qurannya begitu. Aqaribun, adakah dekat? Ataupun jauh. Ba'idun, jauh. Ma tu'adun. Cuma dalam surah Al-Jin tak disebut jauh. Cuma disebut tempoh yang amada. Masih lambat lagi tempohnya. Amada merujuk kepada muddah tawilah. Jauh juga. Baik. Kita ni bila kita berada di alam akhirat, semua kita ni akan menyesal sebenarnya. Setiap orang tu menyesal, dia kalau boleh, dia nak antara dia dengan hari kiamat ni masih jauh lagi. Tapi tak boleh sebab dah berlaku dah kiamat. Allah Ta'ala menyatakan penyesalan itu, disebut penyesalan manusia itu dalam ayat, ayat 30 surah Ali Imran tentang perkataan amada tadi yang kita lihat di akhir ayat 25 surah Al-Jin tadi, muka surat 54 ya. Muka surat 54 ayat 30 atas sekali itu, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Ingatlah pada hari kiamat nanti setiap orang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakan ada di depan dia. Dibentangkan depan dia. Dia akan nampak kebaikan dia buat muhdara, dihadirkan. Ada di bawah depan dia. Begitu juga wama amilat min su, apa-apa kejahatan yang buruk yang dia buat pun dia nampak juga. Sebab tu kita kena sentiasa bertaubat supaya kesalahan kita, keburukan kita, dosa kita, kejahatan kita diampunkan supaya kita tak nampak depan kita. Di akhirat nanti dosa tu dah dihapuskan. Tapi kalau orang tu tak bertaubat, dosa tu masih tercatat dalam buku amalan dia, maka dia akan lihat juga. Lalu ketika itulah tawaddu. Tawaddu maknanya sangat sukalah dia. Amatlah berharap dia. Kalaulah. Lau anna bainaha wa bainahu amadan. Di sini ada perkataan amadan merujuk kepada ba'ida. Bila disebut amadan, dia merujuk kepada suatu jangka masa yang jauh ataupun tempoh yang jauh. Kalaulah ada jarak yang jauh antara mereka dengan amalan jahat itu. Maksudnya, kalaulah amalan jahat yang mereka buat tu, hak duduk depan mereka ni diletakkan jauh-jauh. Sebab amalan ni dia mari dalam bentuk hai'ah, satu lembaga. Yang kita dah baca dalam hadis, dia itu Al-Bara' bin Azib, bila seorang tu dikuburkan ataupun dikebumikan duduk dalam kubur, datang kepadanya amalan soleh. Pertama datang dua malaikat yang Nabi sebut aswadani azraqani, yang hitam dan kebiruan, malaikat muka dan nakir. Lepas tu datanglah seorang lelaki yang sangat baik rupanya. Dia kata, akulah amalanmu yang soleh. Jadi amalan yang soleh dia mari dengan rupa yang baik, amalan yang jahat dia mari dengan rupa yang buruk. Maka orang yang melihat amalan buruk tadi, dia kata, alangkah baiknya kalau aku dengan amalan buruk aku ni ada suatu amadan ba'ida, jarak yang sangat jauh. Jarak yang sangat jauh. Itu jalan cerita dalam ayat ni lah. Baik, kita kembali kepada ayat 25 surah Al-Jin. Jadi azab yang berlaku tu bila Nabi kata, aku pun tak tahu. Kul, katakan kepada mereka yang Muhammad, in adri, ma adri, aku tak tahu. Adakah sudah dekat ataupun masih jauh. Yang pentingnya masing-masing manusia dia kena bersedia. Orang kafir kalau dia belum beriman, dia kena cepat-cepat beriman, tak boleh tangguh-tangguh. Adalah setengah yang saya tahu daripada rakan-rakan kita, ada setengah yang bukan Islam je, dia bertugas sebagai guru, cikgu sekolah. Dia ni baik dengan rakan-rakan guru yang Islam, bahkan banyak dia tahu tentang agama Islam. Jadi kawan-kawan dia yang lain pujuk, dia kata, mu ni masuk-masuk Islam lah. Dia kata, biar tunggu tangguh dulu. Jadi kalau dia mati sebelum sempat dia mengucap dua kalimah syahadah, dia akan menyesal. Sebab benda ni dia tak boleh tangguh-tangguh. Sebab seseorang tak tahu bila dia akan mati. Adakah dalam jangka masa yang dekat atau masih jauh. Baik, kita sambung untuk berikutnya. Alimul ghaib. Allah Ta'ala dia tahu perkara ghaib. Ini satu poin yang penting. Kita dah bincang dalam surah Al-Jin bila kita tadabbur surah ni. Pertama, jin yang beriman menyatakan mereka tidak syirik. Yang kedua, jin juga mengaku mereka tak tahu perkara yang gaib. Kita kaitkan dengan kisah masa kematian Nabi Sulaiman, mereka pun tak tahu perkara gaib. Cuma dia ada kelebihan dia lah. Dia kelebihan antaranya jin ni dia boleh yatiruna fil hawa, dia boleh terbang di udara, maka dia boleh bergerak dengan cepat. Tapi sebenarnya dia pun tak tahu juga perkara gaib. Yang tahu hanyalah Allah. Alimul ghaib. Alim ni isim fa'il ni merujuk kepada Allah. Dia sahajalah yang alim, yang tahu akan perkara ghaib. Ghaib ni apa-apa yang tersembunyi daripada
pengetahuan makhluk. Kalau manusia, apa yang kita tak nampak, apa yang kita tak tahu, apa yang kita tak dengar, dikira ghaib. Alam jin, alam malaikat nisbah kepada kita ghaib sebab kita tak nampak. Jin, malaikat, ada lagi benda lain yang dikira ghaib bagi mereka. Mereka pun tak tahu. Jadi dia banyak lapis alam, dia banyak dimensi. Kita manusia, okey, kita manusia, bagi kita jin, malaikat ni alam ghaib sebab kita tak nampak mereka. Baik bagi jin dan malaikat pula, walaupun mereka hidup di alam yang kita tak nampak mereka, mereka sendiri pun ada perkara-perkara ghaib yang mereka tak tahu. Mereka sendiri pun tidak tahu. Baik, kita lihat sedikit tafsiran lain dalam tafsir Tabari. Allah Ta'ala itu alim, dia tahu ma ghaba, apa yang ghaib, apa yang lenyap daripada absar khalqi, daripada pandangan makhluknya. Maka fala yarahu, maka tidaklah mereka melihatnya, tidaklah makhluk itu melihat perkara yang ghaib, dan tidaklah Allah Ta'ala menzahirkan perkara yang ghaib kepada seseorang, dia tak akan tunjuk. Sebab tu kalau orang tu dakwa, dia kata dia boleh dengar, dia boleh dengar malaikat, masuk alam malaikat, malaikat sembang-sembang sama mereka, dia masuk alam jin, boleh dengar jin bersembang, kita kata tu dah alam ghaib, bukan alam kita. Allah Ta'ala tidak akan menunjukkan perkara ghaib kecuali kepada Rasul. Ini dah bercanggah dengan ayat ni. Bila ada orang yang mendakwa dia boleh masuki alam ghaib, kita tahu alam dunia ni ada banyak dimensi. Alam manusia, alam jin, alam musyahadah. Ada yang tambah dengan alam malakut. Kalau di sisi orang tasawuf dengan alam malakut ni alam ghaib. Tak, alam malakut ni alam yang kita lihat ni. Pun bukan alam ghaib, tapi alam yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebagaimana Nabi Ibrahim, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Apa-apa yang orang tak nampak, dia nampak tapi melihat dengan mata hatinya. Baik. Kita habiskan sedikit yang ni, kemudian fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, maka Allah Ta'ala hanya a'lamallahu subhanahu ar-rusula minal ghaib. Allah Ta'ala memberitahu atau memaklumkan kepada rasul-rasulnya akan sebahagian perkara ghaib melalui al-wahyu dalam perenggan yang berikutnya. Al-wahyu, kemudian wa azharahum alaihi bima uhiya ilaihim min ghaibihi. Lalu dia menzahirkan kepada rasul itu apa-apa yang telah dia wahyukan kepada mereka daripada urusan perkara ghaib. Maknanya perkara ni tak ada siapa yang tahu. Tak ada siapa yang tahu. Termasuklah ada satu kisah, adalah hadis riwayat Abu Daud, yang satu kisah macam mana dalam mata hadis. Satu hari Nabi masuk ke masjid, Nabi solat, kalau tak silap rakaat pertama, rakaat kedua, Nabi pun pecah. Dia dalam Sunan Abu Daud, dalam tajuk hukum as-salatu fin ni'al, hukum solat menggunakan selipar, pakai selipar. Hukumus salah fi ni'al. Apa dia? Nabi kata hukum solat pakai selipar ni harus boleh, ya. Sebenarnya boleh. Sebab asalkan selipar yang kita pakai itu bersih. Ini masuk bab fiqh lah, harus. Sebab Nabi tak nak kita ada tasyabuh sama dengan orang-orang Yahudi, dia tak salat pakai selipar, tapi syarat selipar tu bersih. Satu hari Nabi masuk masjid, dia pakai dia punya selipar dia tu, rakaat kedua tak silap, lepas tu baru dia tanggalkan selipar. Bila dia tanggalkan, sahabat pun pakai selipar pun pecah juga. Jadi Nabi pun tanya, kenapa kamu buat begitu? Dia kata sebab kami melihat. Nabi kata sebenarnya masa aku solat tadi, Jibril datang beritahu, tahta, apa dia tak ingat ada mata hadis tu, tahta na'li ada qadhar, ada kekotoran, di bawah selipar aku ni ada kekotoran, begitulah. Lupa dah matan dia secara lengkap. Kemudian Nabi pesan, dia kata kalau bila seseorang tu salat, datang ke masjid, kalau dia nak salat pakai selipar, kana yusalli yu'mi ila na'alaihi fahuwa bis-salah. Lalu dia ambil, dia pakai. Jadi bila diberitahu oleh Jibril bahawa di bawah tapak selipar Nabi ni ada kekotoran, maka Nabi pun tanggalkan. Nabi kata, aku tanggalkan sebab ada kekotoran. Jadi sesiapa yang nak salat pakai selipar boleh, tapi pastikan dia kena lihat selipar dia tu bersih ataupun
Tidak. Jadi dalam hadis ni ulama ambil istinbat bahawa Nabi pun tak tahu perkara gaib. Nabi pun tak tahu perkara. Kalau Nabi tahu, sudah tentu awal-awal lagi dia akan tanggalkan selipar dia yang ada melekat kotoran di bawah tu. Biasa di negara Arab, dia tanah dia bersih sebab dia kawasan yang kering pada pasir. Itu salah satu contoh menunjukkan bahawa Nabi SAW pun tak tahu perkara gaib. Melainkan dia tahu apa-apa yang tu dia baru jumpa mata hadis tu. Idza ata ahadukum as-salat. Idza ahadukum as-salata falyukallib na'laihi. Nabi kata, bila seseorang datang ke tempat untuk dia salat, maka hendaklah dia balikkan seliparnya. Balik tu kena tengok tapak selipar tu. Itu pun kalau dia nak salat pakai selipar lah. Fa in wajada. Tadi matan dia tadi. Maka sekiranya seseorang itu mendapati ada qadhar. Ada azar ni benda yang tak bersih lah. Falyulzilhu. Maka dia nak kena buangkan dulu hak tu, baru dia boleh solat. Sebab dalam sebahagian solat tu tengok di awal tu, Nabi telah salla fi na'laihi, Nabi telah solat pada seliparnya, lalu fa'atahu Jibril. Datanglah malaikat Jibril beritahu. Kenapa datang malaikat Jibril beritahu? Sebab Nabi tak tahu. Nabi sendiri pun kalau dia tak belek, tak buka bahagian bawah selipar dia, tak tengok, dia pun tak tahu. Jibril datang beritahu annabihima khabasan fa khala'ahuma, bahawa di bawah tapak selipar dia ada kekotoran. Kotor tu tak tahulah. Mungkin ada najis tai kambing ke apa, tak tahulah. Sebab tak beritahu ada mata. Nabi pun fa khala'a, dia pun tanggalkan, pecah. Dia pun pecah. Jadi bila dah selesai solat, Nabi pun pesan begitu. Jadi ini perbuatan yang Nabi buat ni berlaku dalam solat lah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa Nabi pun tak tahu perkara gaib sekalipun dekat dengan dia sendiri. Kita pun sama juga. Kadang-kadang kita ni puas duk cari, aku letak mana anak kunci kereta aku ni, cari. Rupanya ada dalam poket baju je, rupanya. Puas duk cari rata-rata. Cuma dekat dengan kita sendiri. Nak kita manusia ni banyak kelemahan. Cari mana nak kunci kereta, nak kunci motor punya ada dalam poket seluar, tak perasan pun, duk cari jauh-jauh. Sebenarnya kita ni tak tahu perkara gaib. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu. Jadi sangat pelik bagi orang yang mendakwa dia tahu perkara gaib, dan memang perkara ini bahaya sebenarnya. Kalau orang tu dakwa dia tahu perkara gaib, dia kata dia dapat ilham, dapat kasyaf. Kita kata kena berhati-hati kalau mendakwa kasyaf. Adakah sampai setara tu? Jadi jangan pula dia kasyaf ni tidaklah sampai tahu perkara gaib, dia hanyalah satu deria rasa. Sebagaimana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila seseorang tu masuk satu majlis dia kata, aku melihat ada seseorang yang terdapat kesan zina pada matanya. Lalu orang tanya dia kata, adakah masa itu wahyu? Adakah kamu tahu perkara gaib? Rupanya salah seorang yang masuk ke masjid tadi, sebelum datang ke masjid, dia telah melihat seorang wanita, tengok, perhati, dia mari ke masjid. Jadi, bila Sayyidina Uthman melihat lelaki itu, dengan firasat yang ada pada dia, kalau tak silap ada dalam hadis ni, saya tak pasti hadis sahih ataupun tidak. Ittaqu, hadis itu berbunyi, ittaqu firasatal mu'min. Ittaqu firasatal mu'min, fa innahu yanzuru. Takutlah kamu kepada firasat orang mukmin. Jadi bila lelaki itu masuk, Uthman bin Affan kata, aku melihat tanda zina pada mata seseorang. Jadi orang tanya-tanya, adakah wahyu masih turun sehingga kamu tahu perkara gaib? Tak, dia kata ini adalah suatu firasat. Bukannya dia tahu pun. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Mungkin daripada hadis ini ada setengah yang istimbat mengatakan berlakunya kasyaf. Tapi bukan kasyaf ni siapa boleh nampak alam gaib, sebab manusia memang tak tahu perkara gaib. Itu pada aura, nak kata macam mana, aura yang dirasai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Bila lihat lelaki itu, dia boleh merasai sesuatu, dia boleh rasa. Ini yang dimasukkan dalam hadis ni, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hadis ni riwayat siapa ya, tak ingat. Ini dikemukakan oleh Abu Naim Al-Asfahani dan Hilmiyatul Awliya daripada Abu Umamah Al-Bahili. Tapi ala kulli hal, firasat yang dimasukkan di sini bukan perkara gaib. Jangan pula seseorang tu guna hadis ni untuk dia dakwa, dia dapat kasyaf, dia dapat masuk alam jin sebagainya. Itu
susah dah kalau nak beritahu. Sebab kalau kes-kes ada orang yang hilang sebab dibawa oleh jin, kita kata Allah Ta'ala saja yang lebih tahu. Tapi kalau kita nak kata kita yang hidup di alam zahir, nampak jin, nampak malaikat, itu agak payah. Dia tidaklah sampai setara tu. Ada satu hadis menarik berlaku kepada sahabat bernama Usaid bin Hudhair. Menarik cerita dia. Dia tak nampak malaikat, tapi malaikat turun bersama dengan naungan awan untuk mendengar bacaan Quran Usaid bin Hudhair, kisahnya. Cuba tekan apa dia tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Nama sahabat tu Usaid, alif sin ya dal, Usaid bin Hudhair. Ini seorang sahabat yang disebut dalam riwayat hadis tu, dia bila dia pulang daripada satu tempat, dia diberi karamah oleh Allah. Dia pulang dengan seorang lagi sahabat lain, lupa dah nama. Bila dia pulang, dia bila berjalan, di tangannya ada cahaya. Usaid dan Hudhair warjulan minal ansar. Usaid bin Hudhair beritahu, qara'tul barihah, malam tadi aku baca satu surah. Surah ni surah Al-Kahfi. Lalu fawashiyani kal umamah, kal gumamah. Lalu aku dinaungi oleh suatu naungan seperti awan. Sebenarnya awan yang turun mendekati dia tu adalah malaikat. Tapi dia tak nampak sebab malaikat ni alam gaib. Dalam hadis tu diberitahu, dia kata dia baca surah Al-Kahfi dekat dengan kandang kuda dia. Dan dia bawa sekali anak dia. Hadis ini menceritakan tentang istima'il malaikah qira'atahu. Malaikat mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh Usaid bin Hudhair. Sehingga farasuhu, untanya menjadi macam mana ya, menjadi agresif. Unta ni dia nampak apa? Dia nampak malaikat. Kita manusia tak nampak. Ini di antara kelebihan makhluk selain daripada manusia dan jin, dia nampak. Kata Usaid bin Hudhair, lamma qara'a surat Al-Kahfi, bila dia baca surah Al-Kahfi, tanazzalatil malaikah, turunnya malaikat. Ini waktu malam ya, untuk lisama'iha, untuk mendengarnya. Jadi turunnya malaikat itu kadzullah, seperti naungan awan yang ada padanya as-suraju, cahaya lampu. Tapi dia tak nampak malaikat, dia nampak seperti naungan awan. Lalu yang peliknya, bila awan itu turun mendekati, kuda dia berbunyi. Bunyi bising lah suara kuda tu. Dia pun berhenti baca. Kuda pun senyap. Dia baca lagi, bunyi pula. Dia pun heran lah, kenapa pula jadi macam tu. Esoknya dia cerita kepada Nabi, Nabi kata itulah malaikat yang turun untuk mendengar bacaan Quranmu. Tapi kalau lah Usaid bin Hudhair ni dapat lihat malaikat, tak timbul pula soalan. Dia cerita pada Nabi. Ini hadis yang lain tentang karamah yang ada pada mereka. Dua orang lelaki datang jumpa Nabi pada satu malam yang gelap, fi lailatin muzlimah, wa idza, tiba-tiba terdapat cahaya di depan mereka. Dan mereka berjalan dalam gelap. Allah Ta'ala bagi suatu karamah kepada dua orang sahabat ni, ada cahaya. Tak bawa lampu pun ada cahaya. Hatta tafarraqa, bila mereka dah berpisah, maksudnya masing-masing bawa haluan. Yang ni balik ke rumah dia, yang ni balik ke rumah dia. Lalu fatafarraqan nur, jadi masing-masing ada cahaya sendiri. Jadi setiap orang tu ada cahaya. Berkatalah Ma'mar daripada Thabit, daripada Anas, Usaid bin Hudhair. Pertamanya Usaid bin Hudhair dan seorang lelaki dari kalangan Ansar. Kata Hammad, akhbarana Thabit an Anas kana Usaid. Ada satu lagi, Abbad bin Bashar. Usaid bin Hudhair dengan Abbad bin Bashar. Dialah orang yang dimaksudkan selepas pulang daripada Nabi ada cahaya. Ini cahaya ini bukan cerita alam gaib, itu yang dapat dilihat. Tapi ini hadis menunjukkan karamah, kemuliaan sahabat yang diberi kepada mereka, karamat, kemuliaan. Karamah maksudnya kemuliaan. Kita tak adalah sampai setara ni. Kalau ada di antara kita ni, ini satu kelebihan yang sangat hebat lah. Allah Ta'ala bagi untuk sahabat ni banyak perkara-perkara luar biasa sebagai menunjukkan karamah mereka. Baik, kembali kepada persoalan perkara gaib. Manusia tak tahu perkara gaib. Hanya Allah Ta'ala saja tahu yang gaib. Bagaimana dengan Nabi SAW? Dah disebut tadi dalil. Nabi salat pakai selipar, ada kotoran pun Nabi tak tahu. Nabi pun tak tahu perkara gaib. Dan memang jelas ditegaskan dalam Quran, antaranya dalam surah, ada dalam surah Hud pun ada, dalam surah Al-An'am pun ada. Nabi SAW disuruh untuk beritahu. Dalam ayat yang keberapa? Ayat 50 surah Al-An'am, muka surat 133. Muka surat 133 ayat 50.
Qul la aqulu lakum 'indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak mengatakan kepada kamu bahawa segala perbendaharaan Allah ada di sisiku. Maksud perbendaharaan di sini segala kekayaan langit bumi ini milik Allah, bukan duduk dengan Nabi. Nak minta harta jangan minta dengan aku, Nabi kata. Semua itu hak Allah. Yang kedua, wala a'lamul ghaib. Beritahu mereka, aku sebagai utusan Allah ni, aku tak tahu perkara ghaib. Allah Ta'ala suruh Nabi beritahu manusia yang dia, Nabi ni, la a'lamul ghaib. Aku tidak tahu perkara ghaib. Aku pula tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jelas dalam ayat ini. Wala aqulu lakum inni malak. Aku juga tidak mengatakan kepada kamu yang aku ni malaikat. Aku juga manusia. In attabi'u illa ma yuha ilai. Tidaklah yang aku ikut, yang aku turut, melainkan apa yang diwahyukan kepada aku. Jadi yang pentingnya Nabi pun tak tahu perkara gaib. Apa yang disampaikan itu adalah wahyu daripada Allah. Jadi kita kena berhati-hati dengan orang yang mungkin mudah mendakwa dia tahu perkara gaib. Ini kita pun dah bincang sebelum ni, orang-orang yang berhubung dengan jin disebut sebagai kahin atau kuhan. Kita jumpa dia, Pak Cik, Tuan Haji, kali dia ustaz-ustaz, ambo ni baru ni, 2-3 hari lepas hilang motosikal letak dekat dengan tepi kedai hilang. Tolong kelih-kelih kat tengok dekat mana motor ni. Dia pun tilik-tilik baca-baca apa. Oh, aku tahu ada motor sebelah tu. Kapur tu tak jauh. Kita pun cari-cari, jumpa betul dia rakyat tu. Kita kata hebatlah ustaz ni, hebatlah Tok Bomo ni. Macam mana dia tahu? Betul, ada motor tu. Kalaulah motor tu masih ada lah. Biasanya motor ni dia orang dah tanggalkan dia punya komponen-komponen dah dipecat. Tapi kalaulah betul belum jauh lagi dibawa lari, betul ada sungguh. Kita dah masuk perangkap dia. Dia tak akan tahu. Tak ada siapa pun, ustaz kau, Tok Bomo kau, yang tahu perkara gaib, barang yang hilang, melainkan dia dah berkhidmat dengan jin. Jin yang bawa khabar, itu yang salah tu. Menggunakan khidmat jin untuk cari benda yang hilang. Nisbah kepada kita, barang hilang tu gaib. Tapi bagi jin, sebab dia ni satu makhluk yang cepat bergerak, dia boleh cari. Sebenarnya jin pun tak tahu juga, dia boleh cari dengan cepat. Maka dia pun beritahu, barang hilang tu, motor tu ada kat situ. Kita tak tahulah sebab kita ni payah nak cari. Baik, kita sambung sikit lagi, masa kita pun dah lewat ni. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali sesiapa yang Allah Ta'ala redai dari kalangan rasulnya. Rasul ini sama ada dari kalangan malaikat ataupun dari kalangan manusia. Tapi khusus manusia lah. Istilah rasul di sini dua-dua sekali, sama ada manusia ataupun jin. Allah Ta'ala jadikan bagi rasul yang diutuskan tu ada yang mengawasinya pula. Rasul ni dua-dua sekali, sama ada dari kalangan jin ataupun malaikat. Berdasarkan ayat, inna Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Ta'ala yang memilih dari kalangan malaikat, ada yang menjadi utusannya, dan begitu juga dari kalangan manusia. Dia yang jadi rasul itu ada pula yang mengawasi, menjaganya, min baini yadaihi wa min khalfihi, di depannya, di belakangnya. Maknanya sentiasa menjaganya, mengawasinya. Menjaganya daripada diilqa'is syayatin, daripada diganggu kacau oleh syaitan-syaitan, supaya tidaklah bercampur wahyu yang diturunkan itu dengan bisikan daripada syaitan. Maknanya bila malaikat Jibril nak sampaikan ayat Quran kepada Nabi, memang ayat Quran yang Nabi terima ni sepenuhnya daripada Allah, begitulah. Tidak timbul diganggu oleh syaitan. Kita lihat ni dalam tafsir apa ni? Tafsir Tabari apa? Ya, tafsir Tabari. Kita lihat bawah tu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza bu'itha ilaihi al-malak, apabila diutuskan kepadanya malaikat dengan wahyu, maka diutuskan bersama Nabi itu malaikatun, ada malaikat yahrusunahu, yang menjaganya, yang menjadi haris, yang menjadi jaga.
Oh, Nabi bila diwahyukan kepadanya ada malaikat yang jadi jaga. Yang jaga dia min baini yadayhi wa min khalfih, di depan belakangnya. Sebut depan belakang ni termasuk kanan kiri lah sebenarnya. Itu dari segi kelaziman bahasa Arabnya begitu. Maksudnya keliling Nabi ni ada malaikat yang jaga supaya tidaklah ada syaitan yang mengganggunya. Jadi tak akan berlaku bahawasanya bahawa syaitan boleh menyamar dalam bentuk rupa malaikat, sebab ada yang betul-betul jaga tu. Malaikat yahfazunahum min baini aydihim wa min khalfihim, yang sentiasa menjaga, mengawasi depan dan belakangnya. Akhir sekali, liya'lama an qad amlahu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Kita lihat penutup surah ni, supaya Allah Ta'ala tahu, memang Allah Ta'ala sedia mengetahui dengan cara Allah Ta'ala tugaskan malaikat yang menguasai Rasulnya, bahawa Rasul itu telah benar-benar menyampaikan risalah Tuhan. Mana Rasul ini telah menjalankan tanggungjawab dia, menyampaikan risalah. Sebab tugas Rasul adalah menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada manusia, dan Allah Ta'ala itu ilmunya ahata bima ladaihim, meliputi segala yang ada pada makhluknya, pada hambanya, dan Allah Ta'ala menghitung perkara itu satu persatu, maknanya tidak ada satu yang terlepas. Kalau tak hitung pun Allah Ta'ala tahu. Disebut ahsa, hitung, kira ni maknanya Allah Ta'ala akan perincikan untuk dihisap atau untuk dibawa kepada manusia. Sebab rasul-rasul pun ada tanggungjawab yang besar yang akan disoal kepada mereka. Kena ingat, bukan kita sahaja. Rasul yang Allah Ta'ala utuskan akan dipersoal, adakah mereka telah menjalankan tugas mereka sebagai rasul. Jadi sudah tentu rasul itu jujur dan amanah dalam tugas yang mereka sampaikan. Sebagai penutup, kita lihat ayat ni. Allah Ta'ala tanya rasul ni. Ayat 109 muka surat 126. Muka surat 126, ya, atas sekali itu suratul Maidah. Yauma yajma'ullahu ar-rusul. Ingatlah pada hari Allah Ta'ala himpunkan semua rasul-rasul. Di hari kiamat nanti dihimpunkan rasul-rasul juga. Hak manusia lain dihimpunkan. Bahagian rasul ni dihimpunkan tempat lain. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada sekalian rasul-rasul yang telah diutuskan, adakah mereka telah menyampaikan dakwah tu? Tak, dia tanya, adakah madza ujibtum? Adakah diterima dakwah kamu? Nabi dah berdakwah. Lalu ditanya, adakah ketika kamu menyampaikan seruan agama, adakah ada umat manusia yang terima? Maka Rasul tu jawab, la ilma lana, kami tak tahu. Soal penerimaan kami tak tahu, tapi kami dah sampaikan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk mereka sampaikan. Mereka kata tak ada bagi kami pengetahuan tentang perkara itu. Kami tak tahu berapa ramai manusia yang terima seruan dakwah yang kami sampaikan. Kata para Rasul, kerana engkau ya Allah Allamul Ghuyub, lebih tahu perkara yang ghaib. Berapa ramai yang terima, berapa ramai yang menolak dakwah Rasul, Rasul tak tahu. Rasul tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Sebab dia tahulah, maka wa ahsa kulla syai'in adada. Dia akan menghitung semuanya dengan terperinci dan lengkap. Wallahu alam. Selesailah untuk perbincangan kita bagi surah Al-Jin. Sebenarnya cerita jin ni banyak lagi kita nak bincang tentang macam mana jin boleh masuk dalam badan manusia. Tak apalah, lain kali lah. Kita ambil masa lain kali lah sikit lagi tentang beberapa madakhil Al-Jin. Contohnya sifat marah. Sifat marah menjadikan jin mudah masuk dalam diri seseorang. Kemudian su'udzan, sangkaan buruk juga menjadikan jin, syaitan boleh masuk dalam diri manusia. Orang yang sakit pun serupa juga, dia boleh ganggu juga. Ataupun orang yang menghadapi masalah tekanan, mikir banyak atau bahaya kita kalau mikir berat sangat, jadi dia boleh ganggu juga. Tak apalah, tu kita bincang lain kali. Wallahu alam. Kalau ada soalan berkenaan dengan surah Al-Jin, kalau boleh soalan, ya, kalau boleh minta harap soalan itu tidak keluar daripada perbincangan kita supaya lebih fokus. Mana tetap tajuk kita ni, surah Al-Jin. Okey Ustaz. Ya, Allah hari ni soalan ni memang betul pada tajuk kita. Ya. Ustaz,
hak kita nak pergi pertama sekali manusia tak tahu perkara gaib. Baik. Saya nak tanya Ustaz, Nabi ni pun tak tahu perkara gaib. Contohnya kisah-kisah yang berlaku sebelum dia ada ni, tak? Kisah-kisah umat dulu. Adakah kisah itu dinamakan perkara gaib juga? Soalan pertama. Soalan yang kedua saya Ustaz. Kata seorang yang nazak, hampir mati ni, adakah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang gaib? Soalan yang kedua. Soalan yang ketiga Ustaz, hadis yang Nabi SAW tu dia semaya dia buka kasut dia tu. Dia disebabkan Jibril bagi tahu kepada dia. Jadi adakah Jibril ni dia tahu tu atas apa ni maklumat daripada Allah, ataupun memang Jibril tahu tahu bukan bahawa itu tu najis. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat Ustaz, bagaimana Nabi Ibrahim AS dia waktu dua malaikat pergi rumah dia tu berupa orang tu, jadi dia tapi kalau kita tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW waktu hadis Jibril tu dia bagi tahu, tahukah kamu bahawa yang mari malam itu ialah Jibril. Jadi dua yang terkontradiksi lah, maknanya Nabi Ibrahim tak tahu, tapi Nabi Muhammad SAW tahu. Wallahu a'lam Ustaz. Ya, terima kasih Cikgu. Jadi berhubung dengan kisah-kisah umat terdahulu, ya, termasuk perkara gaib. Jawapannya termasuk perkara gaib. Antaranya kita boleh rujuk dalam ayat tentang kisah Nabi Yusuf. Ayat 102 muka surat 247. Muka surat 247. Ini untuk soalan pertama Cikgu, banyak hari ni, 4 soalan hari ni. Jadi Allah Ta'ala beritahu semua kisah yang berlaku zaman Nabi Yusuf. Nabi Muhammad SAW tak tahu. Nabi tak tahu. Kita lihat ayat 102 bawah sekali, bawah page tu. Jadi semua kisah yang berlaku zaman Nabi Yusuf, Allah Ta'ala beritahu dzalika min amba'il ghaib. Tengok tak ada perkataan ghaib tu. Semua itu, semua kisah Nabi Yusuf yang demikian itu adalah berita-berita yang ghaib. Nuhihi ilaik, kami wahyukan kepadamu. Maksud gaib ialah semasa berlakunya peristiwa Nabi Yusuf dibuang dalam telaga oleh adik-beradik dia, datang kafilah perniagaan bawa pergi ke Mesir, dia digoda oleh Zulaikha, panjang cerita. Nabi Muhammad tak ada lagi, belum lahir lagi. Nabi Muhammad tak ada, belum lahir, dan dia tak tahu. Nabi Muhammad tahu setelah diturunkan ayat-ayat dalam surah Yusuf, barulah Nabi tahu. Maka Allah Ta'ala beritahu semua cerita-cerita itu amba'il ghaib, berita-berita ghaib. Tetapi telah kami nuhihi ilaik, kami wahyukan kepadamu, kerana wama kunta ladaihim, engkau ya Muhammad tak ada bersama dengan adik-beradik Nabi Yusuf, iz ajma'u amrahum wahum yamkurun, ketika mereka mengambil keputusan untuk buang Yusuf dalam perigi, iaitu ketika mereka buat perancangan jahat untuk memeniak dia nak bunuh Yusuf. Allah Ta'ala beritahu, mu ya Muhammad tak ada masa itu sebab kamu belum lahir lagi. Jadi itu soalan pertama. Soalan kedua, tentang orang yang nak mati, adakah dia nampak perkara gaib? Dia nampak sebahagiannya. Itu jelas dalam surah Al-Waqi'ah. Kita rujuk di akhir surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ni surah yang keberapa? Yang ke-56. Di akhir dah. Ada cerita tentang orang-orang yang nak mati tu. Muka surat 537. Ya, muka surat 537. Ayat berapa? Bermula dengan ayat 83 tu. Cerita orang nak mati ni. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Maka mengapakah ketika mana sudah sampai nyawa ke halqum. Maksudnya seseorang tu dah nak mati dah. Dia punya nyawa dia dah sampai ke halqum ni dah sampai ke leher dia. Itu mana dah kita kata dah akhir dah tu, peringkat akhir dah. Dan kamu ketika itu, maka alangkah eloknya kalau semasa roh seseorang tu sudah sampai ke halqum, dan kamu ketika itu sudah dapat melihat. Wa antum hina idzin tanzurun. Orang yang nak mati ni melihat apa yang dia akan lalui selepas ni. Dia nampak dah. Padahal kami lebih dekat kepada kamu, tetapi kamu tidak melihatnya. Kamu tu merujuk kepada orang yang hidupnya,
kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Kami ni para malaikat lebih dekat kepada orang yang nak mati, tetapi kamu atau orang-orang yang hidup, ahli keluarga, hak dekat dengan si mati ni tak nampak. Tetapi orang yang nak mati tu nampak. Banyak kes-kes yang saya dengar, ada pesakit-pesakit yang berat di hospital. Dia cerita seakan-akan dia nampak ada orang yang bercahaya nak mari, lepas tu hilang, lepas tu mari. Akhirnya 2-3 hari lepas tu dia meninggal. Rupanya dah ada isyarat, hak dia sebut dia nampak tu malaikat nak mari dah. Kan malaikat daripada cahaya, dia nampak seakan satu cahaya mari. Dia dalam keadaan yang sakit tenat lah. Kadang-kadang sedar, kadang-kadang tak sedar. Jadi sebenarnya itu petanda dah hampir ajal dia. Betul, Quran sebut begitu. Wa antum hina idzin tanzurun. Kamu yang nak meninggal ni masa tu dapat menyaksikan. Baik. Maknanya Allah Ta'ala buka lah sedikit sebab orang tu dah berada dalam keadaan yang kita panggil sakaratil maut. Sakaratil maut tu kena lihat dalam surah Qaf. Waja'as sakratul maut bil haq zalika ma kunta minhu tahid. Baik, kita terus kepada ayat yang ketiga. Nabi SAW ketika dalam peristiwa dia pecah selipar masa solat tu, Jibril beritahu. Adakah Jibril tahu secara terus? Tak, Jibril pun tak tahu. Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala yang beritahu kepada Jibril tentang perkara itu, sebab asal yang mengetahui perkara itu hanyalah Allah. Kena faham oleh ayat alimul ghaib. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanir rahim. Tuan-tuan, para jemaah boleh rujuk ayat tu di akhir surah Al-Hasyr. Ada beberapa sifat yang Allah Ta'ala sebut tentang zatnya. Di antaranya dialah Allah yang bersifat mengetahui akan perkara yang ghaib. Surah Al-Hasyr ni kita dah bincang dah sebelum ni. Iaitu pada muka surat 548. Ada beberapa nama-nama Allah. Yang pertama sekali disebut dalam ayat 22 tu, muka surat 548 tu, huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan dia. Hanya dia yang mengetahui perkara yang ghaib. Dia tahu perkara yang ghaib juga perkara yang nyata. Itu dia sahaja. Jadi kalau timbul soalan, Jibril datang beritahu Nabi, Jibril tahu juga? Tak, Jibril tak tahu. Allah Ta'ala beritahu Jibril, dan Jibril datang untuk beritahu Nabi SAW. Sebab yang tahu secara asalnya perkara adalah Allah. Baik, itu soalan yang ketiga. Soalan akhir sekali, keempat. Rasanya pada dengan soalan cikgu ni lah. Kita pun dah lewat dah ni. Kisah Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu dari kalangan malaikat. Betul, Nabi Ibrahim tak tahu itu malaikat. Sebab malaikat datang dengan rupa manusia. Dia bukan datang dengan rupa malaikat. Dia datang dengan rupa manusia. Tapi Nabi SAW, malaikat Jibril dia datang dengan rupa manusia juga. Tapi dia dah bagi isyarat. Dia dah beritahu. Dan Rasulullah pun dapat tahu. Sebab Jibril bila dia nak bagi, dia akan beritahu. Dia akan beritahu. Sebab tu Nabi tahu. Nabi ni walaupun Jibril main dengan rupa manusia, Nabi tahu Jibril itu malaikat, dia main rupa manusia sebab malaikat Jibril beritahu. Itulah sebabnya kenapa beberapa hari sebelum turun surah Ad-Duha, lamalah dan orang-orang kafir di Mekah tahu wahyu terputus ketika. Lalu hadis ni ada dalam Allah Akbar, dalam Sunan Nasa'i, tajuk tentang imtina'ul malaikah min dukhuli bait. Allahu Akbar. Apa dah hadis tu? Hadis daripada Maimunah. Satu hari Nabi nampak resah sebab malaikat tak mari. Tak apa, kita habis cerita Nabi Ibrahim tadi. Banyak benda nak beritahu ni jadi apa dia? Campur aduk habis. Kita lihat surah Az-Zariyat, dan cerita Nabi Ibrahim dulu. Muka surat 521. Muka surat 521, bermula ayat 24. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Tidakkah datang kepada kamu cerita tentang tetamu Nabi Ibrahim? Tetamu ni bukan manusia, ya, malaikat. Tetapi dia datang dengan rupa manusia. Ketika datangnya tetamu itu, lalu dia beri salam. Faqalu salama. Lalu Nabi Ibrahim pun jawab, qala salam. Kamu ni qaumun munkarun, ni orang yang aku tak kenal. Siapa kamu ni? Tapi Nabi Ibrahim walaupun tetamu dia tak kenal, dia memuliakan tetamu. Dia terima juga. Tetamu tu datang, mungkin dia ada hajat. Faragha ila ahli, dia pun pergi senyap-senyap kepada
ahli keluarganya, isterinya untuk bawa makanan kepada tetamu. Kalaulah Nabi Ibrahim dah tahu itu malaikat, sudah tentu dia tak bawa hidangan yang berupa seekor anak lembu yang dipanggang. Oh, special punya hidangan. Sempat buat BBQ pula, daging anak lembu yang dipanggang. Lalu Nabi Ibrahim pun faqarrabahu ilaihim, hulur makanan itu kepada tetamu tadi. Lalu dia tanya, ala ta'kulun? Makanlah. Selekailah, makanlah. Tapi tetamu tu tak makan. Fa'aujasa minhum khifah. Lalu diterpalah dalam hatinya rasa, tiba-tiba rasa takut. Kenapa pula tetamu ni pelik? Aku makanan sedap ni. Daging anak lembu panah-panah lagi sedap ni. Tapi tak makan. Lalu Nabi Ibrahim rasa takut. Sebab Nabi Ibrahim tak tahu tetamu tu malaikat. Lalu tetamu tu kata, qalu la takhaf, jangan takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kami nak bawa berita gembira, kamu akan dapat seorang anak yang alim. Maksudnya dia akan dapat anak, iaitu Nabi Ishaq. Ini kelahiran Nabi Ishaq dulu. Sebab lepas tu baru Nabi Ismail. Nabi Ismail dah sebelum ni. Ini Nabi Ishaq ni yang kedua. Sebab yang cerita di sini fa'aqbalati imra'atuhu, lalu isterinya, maksud isteri di sini adalah Siti Sarah, bukan Siti Hajar. Lalu isteri Nabi Ibrahim pun terkejut keharainan, lalu fasakkat wajah, dia pun tepuk tapak muka dia. Macam mana aku boleh anak aku ni tua dah, ajuz, aku ni orang tua, sudah tua, aki manda lagi. Betul kalau dia ni buat berita aku akan dapat anak? Sebenarnya yang buat berita itu adalah malaikat. Jadi bila dia beritahu, barulah Nabi Ibrahim tahu. Sebab malaikat ni datang tanpa diberi isyarat. Ataupun kisah Jibril, walaupun dia mari dengan rupa manusia kepada Nabi SAW, Nabi tahu sebab dia dah beritahu. Dia dah beritahu. Itu ada dalam penceritaan tu dalam surah Maryam. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dhalika wa ma kana rabbuka nasiya. Jibril beritahu, kami tidaklah turun saja-saja, tapi kami turun ni sebab ada tugasan, ada urusan, bukan kata saja-saja puas-puas duduk atas langit gak. Jibril kata aku pun nak turun sembah-sembah bawah, nak lepak-lepak bawah, bukan gitu. Jibril ni satu malaikat yang ada tugas yang besar. Dalam surah Maryam ayat 64, muka surat apa tu 309. Jadi sebab tu Nabi SAW tahu yang datang tu Jibril walaupun dia rupa manusia, sebab dia dah beritahu. Bila beberapa hari terputus wahyu, lalu malaikat Jibril pun turun dan datanglah ayat ni. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun melainkan dengan perintah Tuhanmu. Lalu dimaklumkan kepadanya bahawa dia akan datang. Jibril akan beritahu dia akan datang. Ada dalam hadis Sunan Nasai tu, tajuk dia tentang imtina'ul malaikah min dukhul bait fihi kalbun. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada anjing. Sebab Nabi dah buat apa? Appointment pula dah. Buat temu janji. Sebab Jibril dah beritahu, dia kata tak apalah aku akan datang. Jadi Nabi tahulah. Tapi tunggu-tunggu Jibril tak mari. Jadi isteri dia pun Maimunah kata, apa dalam matan tu dia kata, kuntu istankartu hayataka munzulim. Kita segitulah lafaznya. Cuba cari kalau ni. Kita pun dah lewat, ada dekat pukul 8 dah ni. Isterinya Maimunah kata, aku rasa pelik lah mu ni. Ya Rasulullah, nampak pelik. Kuntu istankartu hayataka munzul yaum. Aku rasa nampak aneh, pelik lah tindakan kamu hari ni, sebab Nabi nampak macam gelisah, tak sedap duduk. Sebenarnya Nabi tertunggu-tunggu kedatangan Jibril, sebab Jibril dah janji nak mari. Nabi tahu dah Jibril akan mari, tapi tak mari-mari juga. Istankartu hayataka, atau matannya begitu ya. Dia kalau hari-hari panjang ni payah sikit nak ingat. Kalau mata hari pendek tu mungkin mudah ingat. Jadi rupa-rupanya dalam rumah dia, buah katil tu ada anak anjing. Dia kata istankartu hayataka hadzal yaum. Aku rasa pelik dengan keadaanmu hari ni. Lalu Nabi pun bangun, duduk macam orang gelisah. Lalu Nabi beritahu sebenarnya dia dah ada janji dengan Jibril. Tu ceritanya. Nabi SAW, hadis daripada Maimunah ya, dia kata pada satu hari Nabi faqala lahu Maimunah kata, ya Rasulullah, istankartu hayataka hadzal yaum. Aku rasa keadaan kamu ni nampak
pelik aku rasa lain macam lain macam orang kata apa kita Melayu cakap lain macam nampak pelik Lalu cik rupa-rupanya dalam rumah dia tu di bawah satu tepak macam selimut macam lampiran kain, rupanya ada jarwun ni seekor anak anjing. Tak tahu kat mana anak anjing termasuk dalam rumah Nabi. Lalu Nabi kata ambil. Fa amara bihi fa ukhrija. Lalu dia ambil, dia perintahkan untuk dibawa keluar. Tak tahulah Nabi suruh siapa. Lalu summa akhadha bi yadihi, lalu Nabi ambil dengan tangannya ma'an air fa nadha makanahu. Nabi pun getik. Nadha ni mana rasya, Nabi renjis. Tengok dalam hadis ini tak ada pula Nabi kata tempat ni kena sama, sebab dalam hukum sama anjing ni kalau jilatan. Nabi kata idza walagal qalbu, bila anjing jilat. Tapi di sini mungkin anjing tu tak jilat. Nabi hanya suruh renjis air, tak ada sama-sama. Dalam hadis ni lah. Ni kena tengok perbincangan dari segi fiqh lah. Tepat anjing tu keluar, tu Nabi suruh nadha. Tepat tu Nabi sendiri, dia renjis tepat tu. Falamma amsa, bila tiba waktu petang, lalu laqiyahu Jibril. Jibril pun mari ni. Saya nak respon untuk soalan cikgu tadi. Apa Nabi tahu itu Jibril, Nabi Ibrahim tak tahu. Hadis ni jadi bukti ni. Jibril pun mari. Rasulullah pun tanya, qad kunta wa'adtani, janji dah dengan aku kan? Nabi kata, kamu dah janji dengan aku antalqani al-barihah, untuk datang lebih awal lagi. Jibril kata, ajal betul, sengoti. Sengoti, orang Kelantan kata sengoti. Ya dah sungguh. Walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Cuma kami malaikat ni tak akan masuk dalam rumah yang ada anjing dan gambar. Jadi Jibril kata, aku mari dah. Aku tahu ada anjing dalam rumah. Aku nampak dah. Jadi aku pun tak jadi mari. Itu puncanya. Jadi bila Jibril datang lepas tu, baru Nabi tahu punca ketidakhadiran Jibril kerana ada anjing. Nabi pun tak tahu dalam rumah dia ada anjing. Jibril tahu sebab dia mari dah. Dan Nabi pun dah berjanji tu. Nabi kata wa'adtani al-barihah, kamu dah janji. Maknanya sebelum Jibril mari, Jibril dah beritahu. Dia kata wa'adtani, kamu dah janji. Maknanya sebelum Jibril mari, Jibril dah beritahu. Jelas cikgu tu? InsyaAllah pada Jumaat jelas. Jadi Rasulullah tahu yang datang tu Jibril dari manusia sebab Jibril dah beritahu tu. Kunta wa'adtani an talqani. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jadi kita berhenti setakat tu, insya-Allah kita sambung lain kali. Dah pukul 8 dah tu minit dah. InsyaAllah terima kasih kepada semua yang bersama pada hari ini. InsyaAllah kita sambung esok dah hari Jumaat. Penghulu segala hari, semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.